Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Sunan An-Nasa'i pada bab yang ke-18, hadis 799. Mauqiful imam idza kanu thalathah wal ikhtilaf fi dhalik. Posisi imam ketika jumlah musalli 3 orang dan perbezaan pandangan tentang perkara itu. Jadi sebenarnya tajuk ini dia berkait dengan jumlah musalli 3 orang tu, dia termasuk imam. Termasuk imam. Jadi bagaimana bentuk penyusunan saf itu? Itu tajuk yang dibuat oleh Imam Nasa'i rahimahullah. Jadi Imam An-Nasa'i telah mengemukakan 2 hadis di bawah bab ini, iaitu hadis 799 dan juga hadis 800. Hadis 800 Hadis 799 wa bihi qala akhbarana Muhammad bin Ubaid al-Kufi an Muhammad bin Fudail an Harun bin Antarah an Abdurrahman ibn al-Aswad an al-Aswad wa Alqamah qala dakhalna ala Abdullah nisfa an-nahar faqal innahu sayakunu umara yashtaghiluna an waqti as-salah fasallu li waqtiha thumma qama fasalla baini wa bainah faqal hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah. Abdullah yang dimaksudkan di sini adalah Abdullah bin Mas'ud ataupun Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi kata Aswad dan Alqamah, dia kata kami telah masuk menemui Abdullah pada tengah hari. Tengah hari ni maksudnya dekat waktu zuhur lah. Beliau telah berkata, beliau tu maksudnya Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya akan datang, akan ada pemimpin-pemimpin yang mana mereka sibuk sehingga melewatkan pengerjaan salat pada awal waktu. Jadi sembahyang tu jadi lewat. Sembahyang ni sembahyang fardu lah. Jadi lewat, bab sibuk telajuk. Okay? Nak ngepeng lagi, nak banyak perkara lah. Sibuk. Beliau berkata, yakni Abdullah bin Mas'ud, salatlah kamu pada awal waktu. Kemudian beliau bangun lalu salat dengan berada di antara saya, yakni antara Al-Aswad dan Alqamah tu. Tersilap spelling tu, perbetulkanlah. Kemudian beliau berkata, demikianlah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Baik, secara umumnya, sebab hadis ni sahih ni. Kalau kita lihat kepada hadis ini, jelas bahawa 2 orang sahabat ni, Aswad dan Alqamah ni, dia salat ni salat zuhur lah ni. Mana kedudukan saf itu, imam berada di tengah, kemudian Aswad dan Alqamah ni berada di tengah. Mana dalam satu saf, mana imam bukan duduk di hadapan, tidak. Kena ingat ni, hak ni kes 2 orang makmum. Imam, kemudian ada 2 orang makmum lelaki. Dia buat begitu. Tak apalah. Itu secara umumnya hadis itu bermaksud begitu. Perbincangan dan pedoman hadis, cuba kita tengok di sini. Sebenarnya hal ini bagus sebab kita boleh lihat bagaimana khilaf yang berlaku di kalangan sahabat. Hal ini antara khilaf berat ni. Cuba kita perhati cuba kita perhati tengoklah. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sahih. Terlebih dahulunya sebelum kita nak bincang tu, mana hadis ni sahih. Ulama tak pertikah hadis ni.
Yang kedua, melalui bab dan hadis yang dikemukakan, Imam An-Nasai hendak menjelaskan cara penyusunan saf yang dibuat oleh Ibnu Mas'ud apabila jumlah musalli 3 orang adalah dengan membuat satu saf sahaja. Dia imam ke, imam tu walaupun dia berada seorang diri di hadapan tu, itu saf tu, dia ke saf imam. Selepas itulah baru saf makmum. Tetapi dalam kes ini, apabila musalli itu 3 orang, maknanya imam dan 2 orang makmum, maka satu saf sahaja. Mana tak ada saf imam itu. Imam berada di tengah-tengah makmum. Imam An-Nasai juga ingin menjelaskan bahawa beliau telah berbeza dengan kalangan sahabat yang ramai dan jumhur ulama. Sebab saya tengok, tak apalah akhir kita akan sebut, sebab tak apalah akhir saya akan sebut situlah. Kita bincang selepas ni. Sebab Imam Nasai-nya antara yang disebut kaji ulama, dia berpendapat begini juga. Tapi untuk kis makmum 2 orang. Kalau lebih pada 2 orang tak boleh. Dia kena buat saf lain. Imam Nawawi pun antara yang berpendapat begitu. Mana dia sependapat dengan Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud ni? Tokoh sahabat. Ilmu sahabat. Musaqqafin minas sahabah. Bukan main-main. Tempat rujuk tu. Sebab di Ibnu Mas'ud ni walaupun tidak disenaraikan dalam Al-Abadilatul Arba'ah, 4 orang Abdullah yang paling hebat, tapi dia ni salah seorang musaqqafin, cendekiawan sahabat. Tersenarai lah. Baik, tak apalah. Jadi kira-kiranya Imam An-Nasai nak menjelaskan bahawa Ibnu Mas'ud ni dalam kisah ni dia berbeza dengan sahabat lain. Sebenarnya ada beberapa sahabat sependapat dengan dia. Ada. Tapi kukuk mana pun dia lah hak mula-mula. Dan juga dengan jumhur ulama. Yang ketiga, dalam hadis ini juga Ibnu Mas'ud menjelaskan akan berlaku perubahan sikap pemimpin yang akan datang, di mana mereka melewatkan salat. Akan berlaku pada umat Nabi begitu. Apakah maksud beliau melewatkan salat sehingga keluar waktu salat, atau salat di hujung waktu? Apa maksud melewatkan salat tu? Padahal kita kata kalau melewatkan salat, pemahaman kitanya, maknanya dia bukan salat di luar waktu. Ialah kita nak dia jelas lah. Baik, kebanyakan ulama menjelaskan bahawa yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud adalah mengerjakan salat di akhir waktu. Jadi Ibnu Mas'ud tidak kata salat di luar waktu. Masih dalam waktu lagi. Tapi jadi amal lagi. Bila kata jadi amal lagi, ni maknanya banyak gitulah. Tak ada seorang pun ulama kata siapa dia semaya lewat, masih dalam waktu, berdosa dia. Kalau sekali-sekala berlaku, hak tu tak jadi masalah. Hak ni menjadi tabiat. Menjadi tabiat, menjadi kebiasaan. Sehingga sebab itulah dia sebut. Dalam hadis ini juga beliau telah menasihati Al-Aswad dan Al-Alqamah agar mengekali sunnah dengan salat di awal waktu. Maknanya dia kata seolah-olah dia nak sebut gini lah. Manakala mudahlah dengan pemimpin, kalau sempat dengan kamu dengan pemimpin hak jenis ni, semaya lewat semua ni, kerana sibuk dengan urusan, mu tetap semaya di awal waktu. Lepas tu kamu pergi semaya pula dengan dia, hak tu jadi sunat lah. Maknanya semaya Jumaat tu 2 kali, waktu yang sama. Misalnya Zuhur 2 kali, semaya awal waktu bersama anak bini ke, bersama sahabat 2-3 orang. Lepas tu kalau sempat pergi semaya pula dengan bapak dia. Kalau kebetulan lagi tu dia tidak suruh buat 2 kali sama, maknanya kukuk mana pun kena mengekali sunnah awal waktu tu. Itu maksud dia nya. Perlu ditekankan hal tu. Lepas tu kalau kebetulan lagi tengok baru semaya pun boleh semaya pula. Hak tu jadi sunat, boleh pahala juga. Itu yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud. Sebenarnya kenyataan ni saya telah sebut dah sebelum ni. Apa Ibnu Mas'ud kata gitu? Sebab dia nak mengelak daripada jadi perbalahan dalam masyarakat. Tak serut balas dah dia nak buat-buat. Nah, cuma kita kena mengekali sunnah semaya waktu. Lepas tu kalau pergi tengok dia semaya pula. Sebab dalam hadis Nabi suruh buat gitu. Kalau kita jumpa orang semaya lewat, kita semaya dah. Misalnya contohnya, kita semaya rumah kita awal waktu, semaya dengan keluarga kita. Kita ada urusan, kata imam mari baru semaya pukul 3 orang masuk. Semaya pula. Nabi kata jangan kamu kata saya semaya dah. Nabi kata jangan kata begitu. Maknanya hak dia semaya Zuhur buat kali kedua, Jumaat tu hak tu jadi nafilah, semaya sunat. Maknanya boleh pahala. Jangan kita mari duk cokok orang lain duk semaya. Oh dia kata semaya dah. Nabi tak sirui kata gitu. Kan kita jumpa dah hadis tu.
Dan itulah yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud ni. Dia ambil semangat daripada hadis itulah. Baik. Yang keempat, dalam riwayat nombor 719 yang lepas, kita bincang dah. Dalam riwayat hadis nombor 719 yang lepas melalui jalur Ibrahim An-Nakhai daripada Al-Aswad telah menyebutkan dengan jelas, kami bangun untuk solat di belakangnya, yakni Ibnu Mas'ud. Namun beliau telah meletakkan salah seorang kami di sebelah kanannya dan yang seorang lagi di sebelah kirinya. Lalu beliau salat. Jadi kalau dalam riwayat dulu, kalau kita dulu pernah sebut dah, Aswad dan Al-Qamah ni dia tak biasa ni sembahyang gini ni. Makna kalau dia dalam riwayat dulu 719 bila dia bangun nak sembahyang dia nak duduk belakang, di belakang Ibnu Mas'ud ni. Mana buat sah lah ya. Ibnu Mas'ud ambil letak dia letak tepi. Hak ni dia alik kanan seorang, dia alik kiri seorang. Jadi satu sah. Tu imam duduk tengah. Tu. Jangan silap faham ni. Hak ni untuk makmum dua orang. Ibnu Mas'ud betul kata kalau makmum 10, makmum lebih pada 2 tu, dia tak kata kena buat gini. Sebab hak asalnya untuk jemaah gini untuk perempuan asalnya. Untuk perempuan. Kan perempuan kan kalau semaya sama dia antara sah yang afdal. Kalau tu imam pun perempuan, makmum perempuan belaka. Dia molek tu imam tu duduk satu sah. Cuma dia tubik sikit je. Hak tu hak paling afdal mengikut ulama. Hak tu dia bukan masalah dua makmum tu. Memang ramai pun dia gitu. Iyalah khilaf juga. Bukan kita nak kata tak ada khilaf, tapi ada setengah orang kata hak tu lebih afdal. Tu. Jadi kalau orang tengok tak tahu hak mana tu imam. Jadi kalau kita belajar ni, hak duduk tengah sekali tu lah tu imam. Lepas tu duduk tengah sekali nak ukur lagu mana. Tengok nanti dia mai, siapa dia hak mula dulu. Siapa dia kata Allah Akbar, tu imam. Dia boleh check gitu nak ayatnya duduk satu sah perempuan tu. Hak Ibnu Mas'ud kata ni makmum dua orang, jangan silap faham tu. Kalau makmum tu ramai, dia tak kata gitu. Saya ni sebut ni lupa nak makan ni. Tekan hak ni nak kita tekan hak ni sebabnya begini. Biarlah dah kita belajar ni kita boleh tahu. Saya pernah jumpa ni yang buat gini ni. Jadi fitnah dalam masjid ke surah cerita lama. Kita katanya amah hak ni lah. Hak tu agak memang terpencil sebenarnya. Lepas ni ada ulasan daripada tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada yang amat di Malaysia kita. Dia mau kata siapa ada dalam surah kata ni ajaran salah ni. Ajaran salah. Apa kita aja dengar? Sekurang kita tahu. Ingat anda sebut ni bukan surah amal ni, anak tak amal ni. Kita ambil jumhur. Jangan silap faham pun biar tahu. Setengah orang tu dia tak saya tahu. Siapa tahu jadi tu lah. Berat ke lagu tu? Tak kena lah lagu tu, biar tahu. Kecuali awak tak kenal siapa dia Ibnu Mas'ud. Baik, cuba kita tengok di sini. Yang kelima, zahir hadis menunjukkan ayat ini annahu sayakunu umara yashtaghiluna an waqtis salah. Adalah kata-kata Ibnu Mas'ud. Zahir hadisnya menunjukkan ayat ni. Ayat ni maksudnya hadis ni lah. Adalah kata-kata Ibnu Mas'ud. Namun ada ulama menjelaskan berdasarkan riwayat lain bahawa ini adalah marfu' pada Nabi. Sebenarnya Ibnu Mas'ud tu walaupun dia tak sebut Nabi sebut pun tu marfu'. Siapa hak Nabi sebenarnya kata-kata dia tu. Bukan mauquf, bukan lahir daripada Ibnu Mas'ud semata-mata. Tak, dia berkait dengan Nabi. Hak sebenarnya hak Nabi sebut. Bahkan ini dikategorikan sebagai salah satu maklumat kenabian, iaitu mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak Ibnu Mas'ud sebut tu sayakunu. Innahu sayakunu umara yashtaghiluna an waqti salah. Hak ni hak Ibnu Mas'ud sebut dalam hadis ni sebenarnya hak ni dalam hadis lain kata-kata Nabi ni. Cuma dia rengkah, dia sebut rengkah. Yang ketujuh, khilaf ulama tentang kedudukan imam apabila makmum hanya ada dua orang. Cuba kita perhatilah. Ni saya sebut secara rengkah. Yang pertama, imam berada di hadapan dan dua orang makmum berada di saf belakang imam. Ini adalah pandangan Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Umar, Jabir bin Zaid, Al-Hadan Al-Basri, Atha bin Abi Rabah, dan inilah juga pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Ishaq dan Ashabur Ra'yi. Mana orang-orang yang lebih kepada zahir hadis tu. Mereka berpendapat gitu. Dan ini jumhur. Yang kedua, imam berada dalam sah yang sama dengan makmum. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan juga An-Nakhai. Dan orang-orang sependapatnya. Dan ini jumlah dia terlalu sedikit.
Sebab tu dia katakan minoriti. Minoriti ni, kalau nak kata istilah minoriti pun dia sikit lagi. Memang sikit. Kalau sahabat beberapa orang saja pendapat gitu. Kita kata, peliknya teh. Macam mana dia boleh jadi begitu dalam keadaan ramai-ramai sahabat? Tak apalah, kita tengoklah lepas ni. Dia gini dia sahabat Nabi ni, kita kena tahu. Kadang-kadang hak dia terima tu direct daripada Nabi. Dari amal tu. Sebab dia kata hak ni hak dia dengan Nabi. Ataupun dia berlaku kepada dia sendiri dengan Nabi. Sebab tu Imam Syafi'i sangat lembut cara dia. Dia kata hak ni Ibnu Mas'ud Aman ni kata hak zaman Mekah masa dulu. Ya? Di Saudi semua. Ya? Di Saudi. Kalau dua orang. Maknanya dia itu dah. Sebab tu saya kata kita jangan pelik lah. Kalau kita tak tahu kan, sebab saya sebut sana, sesak dia kata. Biar agak tahu dulu. Kita tak sibuk buat tu tak apa. Maknanya Saudi gitu dia. Saya pun tak tahu tu. Tu. Kalau tempat kita dia jadi pelik sebab tak tahu. Untuk dua orang nak, kalau ramai tidak buat gitu. Hak ni Ibnu Mas'ud dua orang. Jangan kita mai asal masjid buat begitu. Tu Ibnu Gapo tak tahu pula tu. Tak boleh lagi tu. Kena faham. Kalau tidak jadi, yalah. Tu. Yang ke-8, Imam Nawawi berkata semasa menghuraikan hadis Ibnu Mas'ud ni. Ini tokoh besar dalam mazhab Syafi'i lah. Dia kata apa? Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan orang yang dan dua orang tu sebenarnya. Dan orang yang sependapat dengannya. Buat tokoh tu tersilap. Dan orang yang sependapat dengan dia. Sebab apa? Sebabnya pendapat ni bukan Ibnu Mas'ud saja. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan orang yang sependapat dengannya. Buat tokoh tu. Jadi kenapa Imam Nawawi kata gitu? Sebabnya dalam kisah Ibnu Mas'ud ni bukan dia seorang, sahabat lain pun ada beberapa orang. Saya pernah baca lah maklumat ni. Dan juga kemudian bukan dia seorang, tapi kukuk mana pun dari segi jumhur ramai tidak begitulah. Namun kata Imam Nawawi lagi, pendapat ini telah bercanggah dengan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat dan juga ulama selepas mereka sampai kini. Jumhur ulama mengatakan apabila bersama imam dua orang makmum, maka mereka hendaklah berdiri di belakang imam sebagai saf pertama. Atau jumhur. Ini berdasarkan kepada hadis Jabir dan juga Jabbar bin Sakhr. Imam Muslim telah menyebutkan dalam sahihnya di akhir tajuk ini dengan hadis Jabir yang panjang. Mereka ni saya tidak kemuka sebab panjang hadis dia ni. Mereka telah sepakat apabila musalli berjumlah 3 orang, maka makmum hendaklah berdiri di belakang imam. Musalli itu termasuk imam lah. 3 orang, imam seorang, makmum 2 orang. Itu maksud musalli. Jika makmum seorang saja, maka hendaklah beliau berdiri di sebelah kanan imam. Kalau seorang makmum. Ini adalah mengikut pendapat keseluruhan ulama. Bahkan mereka menukilkan ia berlaku secara ijma' ulama. Ada ulama kata begitu. Memang pun kita cari tak jumpa khilaf bab ni. Ni. Tapi kena ingatlah kalau 2, khilaf. Hasani lah. Sebab tu dia sebenarnya kalau kita belajar dalam mazhab Syafi'i saja ada muda tua kan. Sedangkan dunia telah berkembang, kita akan jadi masalah sebenarnya. Kita nak pergi pada mazhab Syafi'i tak apa, cuma biar tahu lebih daripada tu supaya tidak timbul fitnah. Sebab manusia sekarang dia bukan ngaji di kampung dia saja, di seluruh dunia dia mengaji. Dia akan jumpa semua. Baik, dalam isu makmum seorang, dalam kisah makmum seorang, Al-Qadhi Iyad telah menukilkan daripada Ibnul Musayyab bahawa beliau telah berdiri di sebelah kiri imam. Tak apalah. Saya tidak yakin cerita ini benar daripada beliau. Jika ia benar, maka barangkali tidak sampai kepadanya hadis Ibnu Abbas itu. Kenapa saya kata begitu? Kata Qadhi Iyad. Kerana sehingga hari ini ijma' ulama menyebutkan seorang makmum hendaklah berdiri di sebelah kanan imam. Ini syarah Muslim, jilid 5, muka surat 15 hingga 16 tu ada huraian di situ. Memang tak jumpa sungguh pun. Yalah, masa saya belajar dulu pun, mana kalau kita dengan kita mana 2 orang, tu imam dengan makmum seorang. Duk kiri. Bahkan ada hadis Nabi kisah cerita Anas, Nabi tarik.
So mari duduk balik kanan. Sebab tu Qadhi Iyad kata, dia kata saya tak yakin cerita tu. Saya tak yakin daripada Ibnu Musayyab buat begitu. Seorang tokoh besar gitu mau tu. Nah, saya tak yakin. Tu. Sehingga dia kata kalaulah benar berlaku begitu pada dia, maknanya tak sapa hadis Ibnu Abbas ni pada dia. Dia kena kata gitu, bersangka baik. Sebab kalau sapa juga orang sebesar tu, sehebat tu, setokoh tu, luar biasa tu. Baik, yang ke-9, ada di kalangan ulama yang mempertikaikan hadis Ibnu Mas'ud dan menganggapnya dhaif kerana ada seorang perawi yang bernama Harun bin Antarah. Beliau telah dipertikaikan oleh sebagian ulama, namun ada yang mengatakan beliau thiqah. Ada juga yang menganggap hadis Ibnu Mas'ud adalah mauquf bukan marfu'. Atas rasa tadilah sebab dia sebut. Padahal ulama kata dalam hadis lain jelas kata-kata itu daripada Nabi. Baik, jika diperhatikan bukan beliau saja yang dipertikaikan, bahkan perawi di bawah beliau yang bernama Muhammad bin Fudah juga dipertikaikan oleh ulama. Abu Abdurrahman kata, beliau saduq dan arif tapi dituduh tasyayyu', ada cenderung pada Syiah. Harb bin Ahmad kata tadi nama Muhammad bin Fudah, tasyayyu', hadisnya baik tapi tasyayyu'. Imam Abu Dawud kata Syiah pekak dia ni. Dia panggil apa ni? Ihtaraqa fit tasyayyu', makna terbakar dah dalam tasyayyu'. Maknanya pekak lah maksud dia nya. Berat juga tu. Ibnu Hibban telah menyarai kepada sebagai thiqah tapi tetap mengatakan beliau melampau dalam faham Syiah. Ibnu Hibban dia telah menyenaraikan. Dia kata memanglah Muhammad bin Fudah ni thiqah tapi dia tetap juga sebut dia ni bab Syiah nampak berat sikit. Seolah-olah begitulah. Ramai lagi ulama yang mengatakan beliau ni tasyayyu' cenderung pada Syiah. Imam Ad-Daruqutni walaupun menyebutkan beliau sebagai kukuh dalam hadis, tetapi menyebutkan beliau tidak selari dengan Sayyidina Uthman. Sebab saya rujuk dari beberapa kitab lain, dia ni macam dia sebut tak molek pada Sayyidina Uthman. Itu masalah Muhammad bin Fudah ini. Hak tu ulama kata, jadi ulama timbul ragu pelik tu. Sebab Sayyidina Uthman ni kena dia macam mempertikaikan. Bahkan dia sebut yang tidak baik terhadap Sayyidina Uthman. Lama ni saya sebut ni sebahagian saja. Itu antara sebab dia dipertikaikan. Tak apalah. Imam Syaukani berkata hadis Ibnu Mas'ud oleh kerana dalam sanadnya ada Harun bin Antarah, maka sebagai ulama mempertikaikannya. Abu Amr berkata hadis ini tidak sah marfu' pada Nabi SAW, dan yang sahih di sisi mereka ialah mauquf kepada Ibnu Mas'ud. Makna kata-kata ni bukan daripada kata-kata Nabi. Dia sebut memang daripada dia. Sesungguhnya Imam Muslim telah memasukkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Imam Tirmizi juga menganggap hadis ini mauquf kepada Ibnu Mas'ud. Jadi hadis ini termasuk hadis yang mukhtalaf lah. Jadi ulama berbeza pandangnya. Atas dasar beberapa orang perawi itu saat dipertikaikan. Ni hadis ni ramai ulama kata sahih. Yang kata tidak sahihnya sebahagian saja. Lebih ramai yang kata sahih. Tapi kukuk mana pun orang yang gini, kalau mengikut kaedah kalau kita belajar ilmu sahaja, orang yang kritik ada bukti ke tidak? Sebab orang besar bila dia kata masalah, misal tu dia kritik perawi dua orang ataupun seorang tadi, dia boleh sebut gini. Dia boleh sebut maklumat tu. Sebab saya duk perhati tengok, dia nama dia ni kalau kita tarik dalam internet, disenaraikan kata-kata ulama terhadap. Boleh dikatakan, ramai ulama kata dia ni terpengaruh dengan Syiah. Sebab tu ulama satu tawakuf hadis ni. Yang ke-11, sekumpulan ulama antara Imam Syafi'i berpendapat hadis Ibnu Mas'ud telah mansukh. Beliau telah belajar tata cara salat begini dengan Nabi SAW semasa beliau berada di Mekah. Demikian juga amalan tatbik. Dia juga Ibnu Mas'ud tatbik ni, masa dia rokok ke tangan dia buat gini. Dia tak celah paha. Dia bukan tak di lutut. Tu tatbik dia panggil. Boleh faham tak? Rokok tu sama ya 90 darjah. Cuma tangan tu dia tidak tokak di lutut kita kan. Hak jumhur kan tokak di lutut. Pegang gitu. Dia letak gitu, setengah tu kata takhlil ataupun tak gitu, dia letak celah tu. Celah antara dua kaki, dua lutut tu. Belakang dia tetap 90 darjah. Tu dia panggil tatbik. Dia juga. Tu. Dan beberapa hukum yang lain. Semua itu kata Imam Syafi'i telah ditinggalkan sekarang. Mana zaman Madinah orang tak pakar tu. Apabila Nabi SAW tiba di Madinah, beliau telah meninggalkan semua itu. Jika diandaikan tidak boleh mengatakan hukum-hukum berkenaan telah mansukh,
Sebab dia begini, ada orang pertikar kata-kata Imam Syafi'i ini. Kalau seolah-olah kalau tuan nak kata Ibnu Mas'ud ni amalan dia beberapa ni telah masuk, sedangkan dia ikut hadis masa awak nak kata masuk, awak kena rayak tarikh tu. Dia kena jelas tarikh antara nasih dengan masuk, dia kena tahu tarikh tu. Sejarah hadis tu. Kalau tidak tak boleh kita nak kata nasih masuk tak boleh. Makna hak nasih ni mesti hak data, hak latest lah, kita hak terkini lah. Makna hak masuk tu kemudian, kena jelas tu tarikh. Boleh sebut ke tak? Ada orang petikar lah. Cuma Imam Syafi'i ni oleh kerana dengan kefahaman dia mendalil kata baiklah, kita kata tidak masuk lah. Oleh kerana kita tak tahu tarikh. Tetap dia kata, tetap tidak boleh diamalkan berdasarkan sekian banyak hadis yang bercanggah dengan pendapat beliau. Sebab hadis lain banyak. Kalau kita tidak kata masuk, tak boleh amal dah tu. Sebab bercanggah. Itu kata pandang Imam Syafi'i lah. Antara tokoh, tu macam mana boleh terayat di situ. Antara tokoh yang sependapat dengan Ibnu Mas'ud dalam isu imam berada di tengah antara dua makmum adalah Imam Abu Hanifah dan sebahagian ulama Kufah. Antara dalil mereka adalah hadis riwayat Abu Daud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wassitul imam wasuddul khalal." Hendaklah kamu tempatkan imam di bahagian tengah dan hendaklah kamu penuhkan ruangan. Mengikut kebanyakan ulama, hadis ini jika diandalkan sahih. Cuba tengoklah nota 24 bawah tu. Cuba tengok dulu. Hadis ini dhaif. Kerana dalam sanadnya terdapat seorang perawi majhul yang bernama Yahya bin Bashir bin Khallad. Beliau telah meriwayatkan daripada ibunya. Dan ibu dia juga termasuk perawi majhul. Dia apa majhul? Mak dia apa orang tak kenal je. Bukan orang tak kenal, maknanya ulama jarh wa ta'dil tak kenal. Majhul. Jadi dhaif lah. Baik, tak apalah. Kalaulah mengikut kebanyakan ulama hadis ni jika diandalkan sahih, maka dia mengandungi beberapa maksud. Kalau kita kata sahih pun, ni saya kemukakan di sini tiga. Sebab dia banyak, cuma saya tengok tu dia dekat-dekat dia maksud tu. Hendaklah kamu maksud wasitul imam wasuddul khalal, asal maknanya difaham oleh orang yang kata kena duduk tengah tu, imam bila dua orang makmum kena duduk tengah tu, ni antara dalil dia riwayat Abu Daud ni. Dia faham lagu mana? Wasitul imam, hendaklah kamu tempatkan imam di bahagian tengah. Wasuddul khalal, dan hendaklah kamu penuhkan ruangan. Dia dalam huraian hadis wasuddul khalal ni, dia bukan sebenarnya dari segi huraian lah, tu terjemah dari segi teks. Dari segi huraian, wasuddu ni dia dua perkara. Penuhkan ruangan dan betusah. Dia pakai situ lalu dah. Dia pakai wasuddu. Orang panggil maksudnya begini, betusah maya ni, apa maksud betusah? Betusah dan penuhsah sekali dia tu. Tu makna suddul wasa', suddul khalal. Maknanya jangan tinggal ruang celah tu. Dan dia kena betul, bukan penuh saja, kena betul. Tu. Baik, tak apalah, kita tidak nak bicara tu. Cuma sini ulama kata kalau kita andalkan sahih pun, dia bukan tak boleh faham gitu. Ni saya petik ni tiga saja ni. Berdasar pada tengok dia ke lebih kurang maksud dia tu. Yang pertama, hendaklah kamu berada betul-betul di tengah sehingga kamu benar-benar telah berada di belakang imam. Kita maya makmum dua orang. Di imam seorang. Janganlah duduk jadi nampak spot L. Faham tak? Dua, maknanya kan kamu biar betul-betul tu imam tu duduk betul-betul dengan kamu. Maknanya kamu duduk dua gini, tu imam betul-betul tengah. Jangan kamu duduk dua jadi tak sama. Hak seorang lagi ni tidak betul-betul belakang imam, seorang betul-betul belakang imam. Itu maksud dia, setengah ulama kata. Mengemaya dua orang kan makmum. Saya pernah tengok tu. Macam mana dia letak dia? Jadi seorang tu imam, lepas tu hak seorang lagi duduk memang sepuluh duduk kanan, cuma duduk belakang je. Setengah ulama kata Nabi suruh betul balik. Mana seolah imam duduk celah kita, cuma dia duduk depan je. Itu maksud dia. Itu mula-mula hal pertama. Yang kedua, orang yang maksud wasitul imam tu, mana orang yang terpilih, lebih layak berada di belakang imam. Tu maksudnya. Hak duduk belakang imam tu kena orang hak betul-betul layak. Tu maksud wasitul imam tu. Ada ulama. Dari segi bahasa memang boleh gitu. Sebab hak kecek gini ahli bahasa. Yang ketiga, imam berada di tengah-tengah kamu. Cuma kedepankan sedikit.
Ini adalah pandangan Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar dia. Dia gini sepasah perempuan lah. Dia duduk sama gitu, cuma depan sikit. Depan tu dia bukan tidak kira perut, dia kira tumit. Kalau perut, payah. Baik tak serupa perut ni. Nah, tumit tak ada, tumit gemuk. Nah. Maknanya tumit tu ke depan sikit. Tak apa dah. Supaya Ibnu Mas'ud sama tu. Gitu ya, 3 tu. Tu kalau anda ke sahih lah. Bapa ya jadi ulama kata kalau sahih kena anda ke ini. Sebab apa? Sebab dia bercanggah dengan hadis hak sahih hak lain hak banyak lah. Sebab tu paksa takwil gitu tu. Tu Nah, ayatnya ulama kita ni teliti sungguh teliti. Yang kedua lah mengikut jumhur ulama, jika bersama imam hanya 2 orang makmum, maka imam berada di hadapan dan makmum berada di sebelah belakangnya. Ini kesimpulan lah. Tu mengikut jumhurul ulama. Baik, hadis yang kedua. Hadis ke-800 ni, hadis yang kedua. Wa bi qala akhbarana Abdah bin Abdullah qala hadatsana Zaid bin Hubab qala hadatsana Aflah ibn Sa'id qala hadatsana Buraidah bin Sufyan ibn Farwah al-Aslami an ghulam li jaddih yuqal lahu Mas'ud faqal marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr faqala li Abu Bakr ya Mas'ud i'ti Aba Tamim yakni maulah faqul lahu yahmilna ala ba'ir wa yab'ath ilayna bizad wa dalilin yadulluna faji'tu ila maulaya fa akhbartuhu fa ba'atha ma'i bi ba'ir wa watbin min laban faja'altu akhudhu bihim fi ikhfa'i at-tariq wa hadarat as-salah faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa qama Abu Bakr an yaminih wa qad araftu al-islam wa ana ma'ahuma faji'tu faqumtu khalfahuma fadafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sadri Abi Bakr faqumna khalfah qala Abu Abdurrahman Buraidah hadha laysa bil qawi fil hadith. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Mas'ud daripada terus saya ambil di situlah. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar telah lalu berhampiran aku, kata Mas'ud. Jadi Mas'ud ni situ boleh baca sendirilah dia punya waktu tu, dia punya sanad dia tu. Di mana Buraidah bin Sufyan bin Farwah al-Aslami telah meriwayat kepada kami, kata Aflah tu, daripada hamba laki datuknya. Hamba laki datuk dia. Datuk siapa? Datuk Buraidah tu lah. Nama dia Mas'ud. Mas'ud kata, beliau tu mana Mas'ud? Dia kata. Jadi Mas'ud ni sahabat lah. Rasulullah SAW dan Abu Bakar telah lalu berhampiran aku. Lalu Abu Bakar berkata kepada aku, wahai Mas'ud, panggilkan Aba Tamim. Aba Tamim ni hamba Mas'ud. Jadi tak apalah kita bincang selepas ni. Tak ke hamba pada hamba pula. Nah, kalau ke mana? Dan Mas'ud tu kira-kiranya hamba lelaki. Datuknya dikenali sebagai Mas'ud. Jadi Abu Tamim tu hamba Mas'ud. Ada kok gitunya? Seorang hamba, dia ada hamba pula. Tak dengar gitu. Baik, tak apalah. Dan mintalah beliau bawakan untuk kami seekor unta, bekalan perjalanan, dan seseorang sebagai penunjuk jalan. Kata Mas'ud, lalu aku pergilah kepada hambaku dan aku sebutlah kepadanya perkara itu. Dia telah hantar kepadaku seekor unta sebekas susu. Ni saya nak terjemah berpayah sebab dia watab ini, dia bekah ni khusus, bekah macam gerabah tu lah, kirbah gerabah tu. Bekah yang dibuat daripada, dia kalau gerabah besar tu seekor kambing, belulan dia tu dia buat tu. Hak ni tidak dia buat hak kecil, saya kecil. Tapi dibuat tu daripada belulang lah. Daripada kulit binatang. Dia panggil watab. Tu. Sebekas susu. Kata Mas'ud, aku pun mulalah membawa mereka berdua melalui satu jalan secara sembunyi dan berhati-hati. Hak tu saya terjemah tu berdasar pada mafhum. Waktu salat telah tiba. Dalam perjalanan itu, tibalah waktu salat. Salat ni salat fardu. Maka bangunlah Rasulullah SAW untuk salat.
Abu Bakar telah berdiri di sebelah kanannya. Dan sebenarnya aku telah mengenali Islam. Tu saya terjemah tu asal, tak asal dia. Ulama kata maksud aku telah mengenali Islam tu maksudnya aku telah tahu cara solat yang sempurna. Tu maksud dia. Dia maksud begitu. Wah, aku ni Islam lama dah kenal dah Islam ni. Maknanya semaya nak ayatnya. Dia tahu dah tentang semaya tu. Dan aku bersama mereka berdua pada ketika itu. Lalu aku datang dan berdiri di belakang mereka berdua. Sebab saya nak duduk tepi Nabi tu. Jadi aku duduk belakang lah. Rasulullah SAW telah menolak. Rasulullah buat gini. Buat gitu. Muka saya nak duduk. Mana Rasulullah sedar lah ada makmum seorang lagi belakang ni. Jadi Rasulullah buat tolak dada Abu Bakar agar ke belakang. Dengan itu, maka kami telah berdiri di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Abdurrahman, Imam Nasa'i lah ni. Dia kata Buraidah ni tidak kuat dalam periwayat hadis dia. Itu isyarat bahawa hadis dia bawa ni dhaif. Imam Nasa'i ni ayatnya hadis dia ni dhaif. Baik, tak apa, cuba kita tengok di sini. Jadi kata-kata Imam An-Nasa'i, Buraidah hadza laisa bil qawi fil hadis, menunjukkan Buraidah adalah perawi dhaif. Dan dengan kenyataan ini, beliau ingin menjelaskan bahawa hadis yang dibawakan oleh beliau adalah hadis dhaif. Tokoh lain yang turut mendhaifkan Buraidah adalah Imam Ahmad, Al-Bukhari, Al-Jurjani, Abu Daud dan Ad-Daruqutni. Dan Ad-Daruqutni mengatakan beliau matruk, hadis dia ditinggalkan. Beliau tidak mantap dalam periwayatan hadis dan beliau juga ada unsur Rafidah. Saya perhatikan sebab dia ulama ni bila dia nak tajrih seseorang, dia memang perkataan itu dia ambil kira. Sebab dia ada satu lagi perkataan muttaham bit tashayyuh. Ni tak. Maknanya beratlah sikit. Kalau muttaham bit tashayyuh, mana tertuduh sebagai tashayyuh, maknanya ada unsur-unsur tu. Tu pun dia sebab istilah tu. Jangan tuduh, jangan kita faham tu tuduh, sebenarnya tidak. Tak. Istilah muttaham bit tashayyuh maknanya ada tanda-tanda. Salah satunya dia meriwayatkan riwayat yang disukai oleh Syiah. Dia menyebarkan kita kata fahaman yang disukai oleh Syiah. Tu ada jenis-jenis gitu. Mungkin ringan lah. Tapi kalau sebut rafd, dia ni adalah rafdun. Makna berat tu. Rafdun ni maknanya dia ni ada fahaman rafidah. Rafidah ni Syiah yang ekstrim lah. Sifat rafidah yang paling utama ni, dia kutuk sahabat. Dan rafidah ni kalau teruk lagi dia boleh sampai peringkat kafir sahabat. Tapi kalau kutuk sahabat, cerca sahabat, itu memang sudah dipanggil rafidah. Dan dia ni ada perangai tu. Ada ulama kata begitu. Imam Bukhari berkata beliau dipertikaikan. Imam Bukhari kata dia ni dipertikaikan. Jurjani kata fahamnya beliau ni sangat buruk, tidak memuaskan dan tercela dalam agama. Al-Ajiri telah bertanya Abu Daud tentang sikap Buraidah yang menyebut tidak baik tentang Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sebab dia ni memang ulama hadis cek, dia ni memang dia ada sebut tak molek tentang Sayyidina Uthman. Jadi Al-Ajiri tanya Abu Daud, betul ke? Imam Abu Daud kata beliau mengiyakan perkara itu. Dia kata na'am. Saya terima dia mengiyakan. Dia kata ya. Memang ada. Dia pun tahu. Di Buraidah ni, dia ada tu. Dia memang sebut tak molek tentang Sayyidina Uthman. Sebabnya begini. Ulama kita berkenaan dengan sebab Sayyidina Uthman ni dia berat kan. Sampai perekat dibunuh 12 tahun dia memang cerita macam-macam lah fitnah terhadap Sayyidina Uthman ni. Sebenarnya kalau kajian Khatib Baghdadi dia kata tak betul semua tu. Ada perawi kalau tu. Banyak dia sebut gitulah kita Al-Faslul Khitab fi Mawaqifil Ashab tu. Memang disebut dengan jelas. Tak apalah. Cuma yang saya nak sebut di sini ulama kita mana sikap ulama kita. Sayyidina Uthman ini oleh kerana riwayat yang mengatakan contoh kata dia makan duit zakat, dia bui duit buah-buah zakat, bayar zakat dia bui pada anak cucu dia. Lepas tu dia mengutamakan keluarga dalam pemerintahan, jawatan penting. Semua tu ulama buat kajian dia. Bahkan ada ulama buat kajian zaman Sayyidina Ali lebih banyak lagi bui jawatan kepada keluarga. Dan ramai di kalangan keluarga Sayyidina Uthman yang menjawat jawatan tu dia pegang zaman Nabi lagi. Zaman Sayyidina Bakar, zaman Sayyidina Umar. Memang ulama buat kajian setiap satu tu. Patut ulama pun kata kalau betul dia bui pun, kalau sebab sahabat Nabi ni kalau bui jawab tak betul, dia akan pertikaian.
Enggak, Sayyidina Uthman ni dia mengikuti banyak, dia mengikuti jelaka Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia wis penggak, bukan sepenggal, setahun ya. Orang pegang jawatan. Kalau pegang sampai 3 tahun tu, kira-kiranya hebat benar tu. Itu gaya sistem pelantik kepemimpin di kalangan. Jadi maknanya berkenaan Sayyidina Uthman ni, siapa ulama kata sesiapa tetap cerca dia, kata huduh pada dia, maka orang itu sebenarnya telah melakukan kesilapan besar. Dan ada unsur tasyayyuh lah di situ terpengaruh. Sebab tu ulama letak sebagai satu garis panduan juga tu. Tiba-tiba dia ni kritik Sayyidina Uthman. Dia bukan kritik Kalau kita kata kritik tu lain cerita. Sebab zaman sahabat ni ada kritik Sayyidina Uthman. Hak ni bukan kritik ni. Kalau bahasa Kelantan dia panggil nguduh. Sebut tidak baik. Dia bukan kritik. Sebut tidak baik. Maknanya sudah ada tu kena penyakit tasyayyuh, penyakit rafidah tu. Itu maksudnya. Itu. Hadis ini adalah antara hadis munfarid Imam Nasai. Orang lain tak riwayat hadis. Imam Nasai saja. Itu mengikut catatan ulama lah. Imam An-Nasai antara tokoh yang sependapat dengan Ibnu Mas'ud dalam isu imam berada di tengah apabila makmum hanya 2 orang. Imam Nasai ni. Beliau telah beristidlal dengan hadis Al-Aswad dan Al-Alqam, hadis nombor 799, hak sebelum ni. Namun melalui tajuk dan kenyataan Imam An-Nasai yang telah mendhaifkan hadis Buraidah, hadis kedua di bawah bab ini, yang kandungannya selari dengan pandangan jumhur, itu sebagai isyarat bahawa isu ini ada khilaf. Ni saya petik dalam sebuah kitab Al-Ihtijaj ala Fiqh li Imam An-Nasai. Oleh Hamid Sayyid Hasan Ali. Bukan Syiah dia ni. Dia tulis buku khusus kecenderungan fiqh Imam Nasai. Tebal juga. 800 muka surat lebih juga. Dia sebut gitu dah, saya petik di sini. Walaupun saya sendirinya bukan kata tak setuju dengan pandangan dia. Kalau kita duduk tengok, duduk baca keseluruhan tu, saya pun tak nampak. Sebab kalau ulama-ulama lain yang syarah dia tidak kata Imam Nasai ni berpendapat gitu. Tapi iyalah, ada yang kata begitu. Sebab Imam Nasai kita tengok dari tajuk selepas ni, dia pergi hak jumhur. Lebih cenderung kalau Ethiopi memang dia kata tu. Syekh Ethiopi dia kata ni dia cenderung, cuma dia sebut ayatnya khilaf. Tu. Baik, tak apalah. Ni ringkas saja. Bab yang ke-19, cuba tengok. Idza kanu thalathah wa imra'ah. Apabila lelaki 3 orang dan wanita 1 orang. Macam mana penyusunan saf itu? Lelaki 3 orang dan wanita 1 orang. Nak buat lagu mana? Imam An-Nasai telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis yang dikemukakan oleh Imam An-Nasai di bawah bab ini menunjukkan kedudukan saf apabila makmum lelaki 2 orang dan makmum wanita 1 orang sahaja. Dia nak ayat tu. Masalah tu selepas ni. Baik, hadis yang ke-801, wa bi qala akhbarana Qutaibah wa bi qala akhbarana Qutaibah bin Sa'id an Malik an Ishaq bin Abdullah ibn Abi Talhah an Anas bin Malik anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'am qad sana'athu lahu fa akala min thumma qala qumu faliusalli lakum qala Anas faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubisa fanadahtuhu bima'in faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasafaftu ana wal yatim wara'ahu wal ajuz min wara'ina fasalla lana rak'atain thumma ansarafa. Imam Nasai dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik bahawa neneknya Mulaikah, nenek Anas, maknanya mak pada Ummu Sulaim lah. Mulaikah telah mengundang, tu silap spelling tu betul-betul, mengundang Rasulullah untuk jamuan makan. Jamuan makan yang disediakan olehnya untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia buat makan. Makan ni sebenarnya untuk beberapa orang. Dia nak ajak Nabi, patut adalah beberapa orang sahabat. Jumlah yang kecil. Tu. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah memenuhi undangan berkenaan. Selepas selesai makan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, bangunlah. Yang ni untuk salat. Saya letak dalam kurungnya itu sebab asal kalimah tu tidak ada. Bangunlah. Aku akan menjadi imam kamu. Anas berkata, lalu aku bangun dan mengambil sebidang tikar kecil milik kami yang telah hitam kerana telah lama digunakan. Aku renjiskannya dengan air. Ni kita bincang dahulu. Renjis ni sebab nak melembutkan tikar itu. Kemudian Rasulullah SAW telah bangun dan saya bersama seorang anak yatim telah membuat saf di belakang baginda SAW. Orang yang lemah, maksud dianya nenek dialah, Mulaikah tu, di belakang kami.
baginda sallallahu alaihi wasallam telah salat 2 rakaat bersama kami dan selepas itu beliau berlalu pergi. Baik, hadis Anas bin Malik ini muttafaq alaih. Melalui tajuk dan hadis yang dikemukakan oleh Imam An-Nasa'i menjelaskan bahawa apabila bilangan makmum lelaki melebihi seorang, maka saf mereka adalah di belakang imam dan makmum perempuan di belakang saf lelaki tanpa melihat bilangan mereka berapa. Kalau seorang pun kena duduk dalam saf, apatah kalau lebih. Jadi di sini makmumnya 2 orang, Anas dengan seorang anak yatim. Cuba tengok nota ada 25, siapa dia anak yatim ni? Dia dikatakan anak yatim ni lah. Badruddin Aini menyebutkan dalam Umdatul Qari, dia kata Imam Zahabi menyebutkan dalam Tajridus Sahabah bahawa anak yatim yang dimaksudkan dalam hadis adalah Dumairah bin Abi Dumairah. Dia ni sebenarnya hamba tapi telah dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan beliau dan ayahnya adalah sahabat. Kemudian Imam Zahabi kata dia ni Dumairah ni anak Abi Dumairah. Dia guna kunyah tu. Ayah dia tu guna nama kunyah. Tak apalah kukuk mana 2 beranak ni, kedua-duanya sahabat Nabi. Baik, kita ambil sedikit lagi sebab ini ringkas saja ni. Disyariatkan memenuhi undangan walaupun ia bukan atas nama walimatul urus, tanpa mengambil kira jantina pihak yang mengundang tu silap spelling lagi tu. Mana siapa dia ajak pun boleh. Tak kira. Tu. Hadis Anas memaparkan budi dan akhlak Rasulullah SAW yang sangat tinggi dan merendah diri. Beliau akan memenuhi ajakan para sahabat dan menerima layanan mereka dengan seadanya, tanpa sebarang rasa tidak puas hati. Itu sifat Rasulullah. Ini yang jadi mesra sahabat dengan Nabi. Mana kalau dia pergi sahabat miskin, dia tak ada masalah. Tidak terjejas itu dia punya keadaan dia. Imam Muslim telah mengeluarkan satu riwayat daripada Anas radhiyallahu an yang menyebutkan Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang sangat tinggi dan mulia. Pernah ketika beliau di rumah kami dan masuk waktu salat, maka beliau menyuruh agar dihamparkan tikar. Direnjiskan tikar agar lembut sedikit, kemudian beliau salat bersama kami. Tikar berkenaan hanyalah jalinan pelepah kurma. Maknanya tak kisah benda-benda gitu Nabi ni. Salat yang dilakukan secara berjemaah dalam hadis bab adalah salat sunat. Mengikut pandangan Al-Hafiz Ibn Hajar, tindakan Rasulullah SAW mendirikan salat di rumah nenek Anas Mulaikah tadi sebagai taklim salat berjemaah, sebagai nak mengajar salat berjemaah secara praktikal, khususnya untuk perempuan yang mana kebanyakan mereka tidak banyak peluang untuk turut serta salat jemaah di masjid. Ada setengah ulama kata rumah dia ni, rumah Mulaikah ni, datuk nenek kepada itu dia jauh daripada masjid. Jauh daripada masjid. Membersihkan tempat salat dari sesuatu yang mengganggu khusyuk. Sesuatu yang kira-kira mengganggu kita khusyuk, kena bersihkan. Itu kesimpulan daripada hadis ni juga. Ulama buat begitu. Maknanya termasuk dalam sunnah lah. Kanak-kanak salat bersama sah dewasa. Ni. Sebab anak yatim ni kecil lagi ni. Mana belum balik lagi. Tapi telah mumayyiz. Yang ke-9, perempuan berada dalam sah mereka bersendirian jika tidak ada perempuan lain bersama mereka. Dia tak boleh masuk sah lelaki walaupun isteri kita. Tak boleh, dia kena duduk belakang. Sah wanita di belakang sah lelaki. Itu secara umum. Salat nafilah siang. Salat nafilah pada siang hari. Maknanya salat sunat siang hari memadai 2 rakaat. Dan ia berbeza dengan pandangan Imam Abi Hanifah yang berpendapat salat nafilah lebih afdal dilakukan 4 rakaat sama ada siang atau malam. Ini mengikut Imam Abu Hanifah. Baik, yang kedua belah ni, yang terakhir lah ni. Hadis Anas ini berbeza dengan hadis sebelum, iaitu hadis 737 yang berkait dengan ajakan ibunya Ummu Sulaim. Undangan dalam hadis berkenaan adalah khusus agar Rasulullah SAW di suatu sudut rumahnya untuk dijadikan musalla. Dulu kita jumpa ada hadis Ummu Sulaim, Mak Anas, dia ajak Nabi pergi rumah dia. Hak tu memang dia sebut terang. Pergi supaya Rasulullah semaya di satu sudut rumah dia, dia nak buat Masjidul Bait. Dia nak buat musalla. Cerita ni sebab hadis itban lah. Ya ada, hak itban. Begitu juga, dia bukan ajak makan. Makan tu ada juga, tapi hak tu dia ajak jelas untuk Nabi salat. Hak ni tidak. Manakala undangan Mulaikah adalah untuk jamuan dan Rasulullah SAW secara sukarela mendirikan salat sunat berjemaah bersama mereka. Isu undangan Ummu Sulaim ada persamaan dengan undangan Itban bin Malik itu.
Hak mu'annas tu, hak tu ada persamaan. Walaupun kita tahu secara detailnya tujuan itban itu lebih besar lagi daripada Ummu Sulaim. Dia moga jadi imam kepada masyarakat dia, okey. Kalau dia nak pergi, dia lah mata tak nampak dah, setengah ulama kata buta dah, setengah kata tak buta lagi, nak kita bincang dah sebelum ni. Jadi kalau dia nak turun pergi, kadang-kadang hujan, dia kena melalui beberapa wadi nak pergi jadi imam di satu masjid lah di kampung kawasan pupuk dia tu. Padahal dia saja ingat Quran banyak jadi imamnya. Lepas tu dia fikir-fikir supaya tidak menyusahkan masyarakat, boleh mari di rumah dia, jadi semaya jemaah di rumah dia. Dia nak buat musalla di rumah dia. Hak tu dia minta Nabi pergi semaya, nak ambil berkat Nabi itulah. Nabi pergi. Hak tu jelas bukan ajak makan tu. Cuma adalah makan tu selepas tu. Hak tu lah orang kata ada mai ajak lepas tu buat makan tu. Hak tu lah. Inilah hadisnya. Nah. Iyalah kukuk mana pun kita kata tidak jelas. Dia kata hajat sahabat lah tu. Setengah ulama kata dak ni sunat mutlak ni. Dak lah tu khilaf tu. Tapi itulah kalau nak bicara panjanglah dak. Nabi nak pergi perang tak ada mai ajak kita kata. Iyalah kalau nak kira gitu jadi panjang cerita lah bicara. Tapi hukuman itulah dalil, sekadar itu sahaja. Okey, untuk hadis seterusnya tu kita bincang semula minggu hadapan insya-Allah. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.